Perdana Menteri umum kenaikan allowance sara hidup pelajar dalam dan luar negara, tajaan marah. Pemakaian pelitup muka dalam kawasan sekolah tidak lagi diwajibkan. Litar langsung dari Sarawak, Sabah dan Pulau Pinang turut mengisi paparan petang ini. Saya Alif Ashraf Kamanur, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar mahasiswa dan generasi muda negara dibekalkan dengan ilmu serta pendidikan dalam menghadapi ketidaktentuan masa depan. Baginda yang juga Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM bertitah bahawa mereka perlu mahir menggunakan teknologi terkini yang bukan sahaja untuk tujuan bersosial, malah bagi membuka ruang dan mencipta masa hadapan yang gemilang buat negara serta diri sendiri. Maruah dan harga diri seorang manusia adalah berkait rapat dengan ilmu yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud, nescaya Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Kerana itu, pembangunan dan kemajuan tamadun sesuatu bangsa sentiasa dihubung kait dan dibatasi dengan tahap penguasaan ilmu dan pendidikan dalam kalangan masyarakat. Baginda bertitah sempena Istiadat Convocation UiTM ke-94 di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Turut berangkat ke istiadat ini Pro-Chancellor UiTM Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah berkenan menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada Dr. Norma Omar yang merupakan pengasas Institut Penyelidikan Perakaunan UiTM. Baik, kadar allowance sara hidup ESH buat pelajar tajaan MARA dinaikkan RM650 hingga RM950 sebulan bagi pelajar dalam negara. Manakala bagi penuntut luar negara naik antara RM1,380 hingga RM7,600 berkuat kuasa serta-merta. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob penambahan kadar ESH itu bagi mengurangkan beban kos sara hidup pelajar yang menuntut dalam dan luar negara seramai 62,998 pelajar. Pelaksanaan kadar ESH baru bagi pelajar dalam negara dinaikkan untuk dalam negara, ya, dinaikkan minimum RM650. Itu baru minimum. Minimum RM650 sehingga maksimum RM950 sebulan. Bagi bidang pengajian bermula daripada peringkat diploma sehingga doktor falsafah dan profesional. Bagi pelajar luar, ya, allowance dinaikkan untuk setiap bulan sebanyak minimum RM1,380 sehingga RM7,600 bermula daripada peringkat pengajian ijazah sarjana muda sehingga peringkat doktor falsafah
dan peringkat profesional. Perdana Menteri berucap pada Majlis Aspirasi Kecemerlangan Keluarga Malaysia di Bangi. Mesyuarat bersama semua agensi serta pihak terlibat bagi persediaan bencana banjir akan diadakan Isnin ini. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mesyuarat itu turut melibatkan wakil kerajaan negeri bagi memastikan semua pihak bersedia lebih awal menghadapi bencana itu. Mesyuarat itu juga bagi memastikan pusat perpindahan banjir, stok makanan serta peralatan logistik telah bersedia menghadapi fenomena hujan lebat yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun depan. Setengah negeri bersedia, setengah negeri yang tak biasa menghadapi banjir tak bersedia. Jadi akhirnya berlaku seperti yang telah berlaku dululah, terutamanya di Selangor dan sebagainya. Senak kali ini semua bersedia, bukan setakat di peringkat persekutuan, tapi banjir ini sampai ke peringkat daerah pun mesti ready. Sejak awal lagi, pusat pembinaan banjir dah ada, dari segi stok makanan pun dah ready. Jadi dari segi peralatan untuk mengangkut, untuk perpindahan pun dah ready. Kalau boleh semua dah ready sebelum berlaku apa-apa. Mesyuarat itu susulan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai banjir besar yang dijangka melanda beberapa negeri semenanjung pada November ini. Saudara, pemakaian pelitup muka di kawasan sekolah tidak lagi diwajibkan. Ia termasuk di dalam bangunan dan luar bangunan dalam kawasan sekolah. Bagaimanapun, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Majidin berkata, pemakaian pelitup muka masih digalakkan dalam sekolah terutama di tempat ramai orang. Pemakaian pelitup muka dalam bangunan ataupun indoor dan outdoor di luar bangunan dalam kawasan sekolah adalah mengikut pilihan masing-masing. Ianya tidak diwajibkan. Namun begitu, kita amat galakkan pemakaian pelitup muka dalam kawasan sekolah ini, khususnya di tempat-tempat yang ramai orang. Pada masa yang sama juga, anak-anak diingatkan bahawa yang naik bas, pastikan anda memakai pelitup muka dalam bas sekolah. Apa yang paling penting, kita pastikan keadaan di sekolah ini selamat. Tambah Datuk Dr. Razif, maklumat lanjut berkaitan pemakaian pelitup muka di sekolah akan diperincikan dalam masa terdekat. Datuk Dr. Razif bercakap dalam Facebook rasminya berikutan pengumuman Kementerian Kesihatan pada 7 September lalu yang menetapkan pemakaian pelitup muka di dalam bangunan kini adalah atas pilihan individu. Baik, 3 lagi menara telekomunikasi akan dibina di Pulau Bambam Semporna, Sabah bagi memastikan seluruh pulau berkenaan menerima capaian internet sepenuhnya. Ketiga-tiga menara berkenaan akan dibina di Kampung Galam-Galam, Singamata dan Tabunan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, Pulau Bumbuk memerlukan sekurang-kurangnya 12 menara telekomunikasi bagi memastikan jaringan internet yang lebih baik. Setakat ini, hanya 9 menara telekomunikasi di pulau berkenaan dan ia tidak mampu memberi jaringan internet secara menyeluruh. Penduduk kampung juga katanya perlu memanfaatkan capaian internet yang lebih baik dengan menambah pendapatan keluarga. Beliau turut meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC mewujudkan satu lagi pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PDI di Pulau Bumbum bagi membantu anak muda dan penduduk untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi desa serta ekonomi digital. Saudara, final Piala FA edisi ke-32 tinggal beberapa jam sahaja lagi. Penyokong di dua kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT dan Terengganu FC TFC dilihat telah mula membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil sejak pukul 3 petang. Wartawan Muhammad Zamri Suharani ada perinciannya di sana. Zamri, silakan. Baik, terima kasih Alif di Angkasa Puri. Alhamdulillah, saya sekarang ni sedang dikelilingi oleh dua penyokong kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim dan juga kelab Terengganu FC.
Beginilah suasana yang saya boleh kongsikan dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Mungkin wakil daripada JDT mungkin boleh ceritakan sikitlah. Kita nak dengar daripada side JDT, penyokong JDT, nama dan daripada mana? Saya Azmi Bentugana daripada Bandar Baru, Johor Bahru. Ingin menyatakan yang malam ni adalah malam milik JDT. Dan JDT kita punya, malam ni piala kita punya. Memang setelah 2 tahun kita menunggu kan, JDT tetap di hati. Baik bang. Selepas dah 2 tahun kejohanan ini ditangguhkan, bagaimana kita nak tahu daripada side penyokong JDT jugalah, bagaimana rasanya bila masuk ke final ni? Tentulah kita rindu sekali dengan keadaan final pada malam ini. Sudah selama 2 tahun kita menantikan dan malam ni adalah malam yang kita nantikan. Kita tunggu dan lihat JDT pasti menang 3-1. Alhamdulillah. Baik. Kali ini kita akan dengar pula wakil daripada penyokong Terengganu FC. Mungkin boleh ceritakan nama dan daripada mana tuan? Saya Wan Sukairi bin Wan Abdullah, Esko Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu. Kami datang daripada Terengganu ramai-ramai ni, puluh ribu datang ke Stadium Bukit Jalil pada malam ini. Baik, saya tahu setiap penyokong dia ada cerita sendiri. Daripada saya difahamkan ramai putih hitam putih. So dah 2 tahun ni bang, tak ada kejohanan. So daripada Terengganu macam mana penyokong sendiri? Kami bukan menunggu 2 tahun, kami telah menunggu 11 tahun. Dan insya-Allah kami tidak akan biarkan JDT begitu sahaja, insya-Allah. Baik. Sekian saja yang saya boleh kongsikan daripada Stadium Nasional. Apa-apa pun selepas 90 minit kita masih lagi keluarga Malaysia. Ya, betul. Baik, saya kira itu saja yang saya boleh kongsikan. Alif, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zamri. Perlawanan akhir Piala FA 2022. Pertembungan epik dua pasukan gergasi bola sepak Malaysia kini bersedia menggegar aksi perlawanan bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Campur itu di bahagian belakang. Tapi dan itu dia. Siaran langsung Sabtu 10 September. Terengganu FC bertemu Johor Darul Ta'zim 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik, saudara, jelajah agenda nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya, promosi kesejahteraan kesihatan rakyat, fokus negeri di bawah bayu. Dan untuk laporan penuh langsung bersama Enisia Dulus di Kota Kinabalu. Silakan Enisia. Ya, Alif. Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya ANMS SMJ membabikan perkongsian pintar antara Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Sabah tepat pada masanya bagi mempromosikan kesejahteraan kesihatan rakyat. Ini kerana ANMS merupakan pakej kesejahteraan kesihatan yang diperkenal kerajaan bagi membudayakan hidup sihat selain melestarikan persekitaran bagi menyokong kesejahteraan keluarga Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, kerajaan negeri menyokong penuh pelaksanaan ANMS yang dilihat seiring dengan hala tuju SMJ kerana mampu menyemarakkan dan merakyatkan agenda kerajaan secara meluas kepada masyarakat. Beliau berucap merasmikan pelancaran jelajah ANMS SMJ di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu.
Datuk Haji G mahu Kementerian Kesihatan mengkaji keperluan pembangunan prasarana kesihatan di Sabah, terutama membabitkan naik taraf hospital daerah kepada hospital pakar selain menggantikan bangunan kayu dengan bangunan konkrit. Sementara itu, Datuk Haji G berkata kerajaan negeri akan memberi biasiswa dan pinjaman kepada anak-anak Sabah yang akan mengikuti bidang perubatan di Institut Pengajian Tinggi IPT. Ia sebagai usaha menarik minat pelajar dalam jurusan tersebut, seterusnya menambah jumlah pakar perubatan bagi memenuhi keperluan hospital di negeri ini. Terdahulu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata Hospital Duchess of Kent Sandakan dan Hospital Tawau akan dinaik taraf kepada Hospital Pakar Major setanding dengan perkhidmatan kepakaran di Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu. Ia turut melibatkan penambahan 16 tenaga pakar sementara tenaga pakar di HQE 2 yang merupakan Hospital Major di Sabah akan ditambah kepada 7 orang. Menurut Khairi, naik taraf hospital berkenaan akan dilaksana dalam rancangan Malaysia ke-12, RM ke-12 dan RM ke-13, meliputi tempoh 8 hingga 10 tahun. Katanya, kementerian juga telah mengenal pasti 3 lagi hospital bukan pakar untuk dinaik taraf kepada hospital pakar minor, yang melibatkan Hospital Kota Marudu, Beaufort dan Hospital Tuaran dengan sasaran 10 tenaga pakar. Kita akan tambah kepakaran supaya dapat mengurangkan tekanan kepada Hospital Queen Elizabeth. Ini kita buat sebab kita tahu untuk mendapat rawatan peringkat pakar, rakyat negeri Sabah kena datang jauh ke Kota Kinabalu, ada juga yang kena pergi ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Sebab itu lebih baik kita bawa kepakaran itu di kawasan-kawasan yang tidak ada kepakaran. Jadi saya serius dalam usaha ini. Dalam pada itu, Khairi memaklumkan pihaknya telah mengenal pasti 326 klinik kesihatan untuk dinaik taraf. Permohonan peruntukan bagi pelaksanaan kerja-kerja naik taraf segera itu telah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan. Seramai 10,000 orang dijangka hadir memeriahkan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya ANMS SMJ yang berlangsung sehingga 10 malam ini. Sambutan terhadap program itu setakat ini amat menggalakkan dengan kehadiran ramai pengunjung dari seluruh negeri. Ketua Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Abdul Razak Mat Noor berkata, jelajah ANMS di Sabah sedikit berlainan daripada penganjuran sebelum ini dengan menggabungkan pelbagai aktiviti sesuai dengan Pelan Hala 7 SMJ. Kalau kita lihat ada booths kita yang menawarkan aktiviti fun atau aktiviti fizikal, dan kalau kita lihat antara pengisian adalah di kalangan Zumba, ya, kemudian kita ada senam aerobik dan sebagainya, itu adalah untuk fun. Jadi itu yang kita cuba tawarkan kepada pengunjung. Kita mahu orang sihat, kemudian kita boleh bergembira, kita boleh hilangkan kita punya stres dan kita boleh merancang masa hadapan kita dengan lebih baik. Abdul Razak ditemui RTM semasa pelancaran jelajah ANMS SMJ di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sementara itu, orang ramai yang ditemui mengakui program ini banyak memberi manfaat dalam aspek kesihatan. Bagus sekali sebab dapat buat saringan kesihatan. Kalau yang tidak pernah pergi klinik untuk buat saringan, boleh pergi datang sini. Semua darah kena cek, lepas tekanan darah kita tahulah kan tahap kesihatan kita. Kalau boleh kan, tahun-tahun mesti mau buat. Sangat menggalakkanlah kepada kita untuk menjaga kesihatan kita untuk masa depan dan anak-anak kita. Program ini dianjurkan setiap tahun lah. Sangat baik untuk kita, terutama kepada kamilah pengunjung-pengunjung ni, di mana kita dapat memperoleh informasi tentang kesihatan dan banyak aktiviti yang menjurus kepada pengamalan budaya sihat. Program sebegini sangat baiklah sebab daripada apa yang kita lihat ini, saya ingat kita lebih bersama dengan keluarga, kita dapat bersama-sama meluangkan masa di hujung minggu. Jadi lebih baik, lebih kerap program sebegini diadakanlah. Program turut menyediakan lebih 200 gerai pameran pelbagai agensi.
Pelbagai program dan pengisian diadakan bagi memeriahkan lagi jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya ANMS SMJ peringkat negeri Sabah 2022. Konsert Gegar Sabah FM #KasihJadi merupakan salah satu pengisian yang dijangka mampu menarik minat masyarakat setempat selain pemeriksaan kesihatan percuma, riadah jualan produk tempatan serta pameran peluang pekerjaan dan pendidikan. Perkembangan lanjut bersama wartawan Magdalena Dipol di lokasi. Silakan, Meg. Sekarang ini saya berada di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC sempena dengan persiapan akhir konsert Gegar Sabah FM KasihJadi yang merupakan salah satu daripada pengisian jelajah nasional Agenda Sihat Sabah Maju Jaya peringkat negeri Sabah untuk tahun 2022. Dan bersama dengan sambutan Hari Malaysia, Sabah FM berkolaborasi dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk menjayakan penganjuran konsert Gegar Sabah FM #KasihJadi. Dan untuk ketika ini, saya bersama dengan penerbit iaitu Ramlah Osman untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan konsert yang akan diadakan pada malam nanti. Mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan keistimewaan konsert Gegar Sabah FM #KasihJadi pada kali ini. Kalau sebut pasal istimewa, semestinya kita di RTM ini sentiasa ingin memberikan sesuatu yang istimewa kepada penonton dan juga pendengar ya di RTM ini. Dan istimewanya pada malam ini kerana kita untuk konsert Gegar Merdeka ini kita membawakan artis-artis yang terkenal lah, yang sudah memang popular dengan lagu-lagu mereka. Dan mereka ini juga bukan setakat artis daripada Tanah Semenanjung, tetapi kebanyakan artis-artis adalah yang berasal daripada negeri Sabah sendiri yang kita bawa untuk bersemuka semula dengan peminat-peminat mereka di negeri Sabah, seperti Sakura Band ya, penyanyinya juga adalah merupakan daripada negeri Sabah, seperti Mas Mona Baskes, Rich, dan juga seperti artis lain seperti Lan Solo yang sudah biasa dengan negeri Sabah sendiri. Itulah antara keistimewaan yang kita cuba bawa untuk pada malam ini. Okey, baik, selaku penerbit program, pastinya ada harapan yang tinggi untuk menjayakan objektif program yang diadakan pada malam nanti. Oh, sudah semestinya lah. Saya sangat-sangat berharap semoga konsert kita malam ini berjalan lancar dan dalam masa yang sama dapat mencapai matlamat program ini untuk menyemaikan semangat sayangi Malaysia melalui konsert Gegar Merdeka #KasihJadi. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Ramla kerana sudi bersama dengan kita untuk petang ini. Baik, dengan tadi sedikit kita kongsikan berkenaan dengan konsert Gegar Sabah FM #KasihJadi yang akan berlangsung pada jam 8 malam nanti di SICC Sabah. Jadi untuk anda atau masyarakat sekitar yang boleh datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan konsert pada malam ini kerana kita dijanjikan dengan persembahan yang menarik daripada artis-artis tempatan dan juga pastinya di mana objektif sebenarnya adalah untuk kita sentiasa hidup bermasyarakat dan juga dengan keadaan yang berbilang kaum dan bangsa. Kita mengharapkan agar suasana yang diadakan di sini akan menerbitkan sesuatu persepahaman di antara kita. Baik, sekian laporan daripada saya Magdalena Depol. Kembali kepada rakan tugas N di studio, silakan. Ya, terima kasih Meg. Penyediaan menara telekomunikasi di Pulau Mabul sempurna membantu meningkatkan jaringan komunikasi penduduk maupun pelancong yang berkunjung ke pulau tersebut. Pegawai Daerah Sempurna Juraimin Jadil berharap jaringan telekomunikasi di pulau itu ditingkatkan agar perkhidmatan berkenaan memberi manfaat kepada keseluruhan penduduk pulau. Beliau berucap dalam program Merdeka at Community Keluarga Malaysia di Pulau Mabul Sempurna yang dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Juraimin berkata Sempurna mempunyai lebih 10 pulau termasuk Pulau Mabul yang merupakan antara destinasi pelancongan antarabangsa kerana terkenal dengan keunikan dan keindahan marinnya. Setakat Jun lalu, seramai 708,641 pelancong berkunjung ke Sabah. Daripada jumlah itu, 554,533 merupakan pelancong domestik dan 44,108 lagi pelancong antarabangsa. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Alif, silakan. Baik, terima kasih Enisia. Pasukan rugby wanita kontijen wilayah Persekutuan yang diwakili pemain dari Labuan menyasarkan pingat emas pada Kejohanan Sukan Malaysia SUKMA ke-20.
Sasaran itu dinyatakan Presiden Persatuan Rugby Labuan Abdul Rashid Adli berdasarkan perkembangan prestasi dan peningkatan pencapaian pemain pasukan. Katanya persiapan rapi juga telah dibuat menerusi latihan yang dijalankan selama hampir 2 tahun. Kami menetapkan tim ini ke peringkat gol dan insyaAllah jika diberi peluang pada masa-masa akan datang, kita akan lebih bekerja keras untuk mencapai sasaran yang kita tetapkan. Dan pemain sebenarnya telah bersedia. Kebanyakan pemain kita adalah mewakili, ada 5 under 20 yang mewakili Malaysia sebelum ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pengumuman nama pemain dan penyerahan jersey serta peralatan sukan rugby wanita Sukma 2022 di Labuan. Mudah-mudahan peningkatan sukan ini akan berlaku pada kepada semua sukan, jenis sukan di wilayah Sungai Labuan, dan kita akan bergerak ke depan untuk membangun sukan yang ada di Labuan pada masa-masa akan datang. Baik, sebelum ke perkembangan seterusnya, kita dapatkan dahulu maklumat cuaca daripada Met Malaysia bersama pegawainya, Khairun Tunisa Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej kemeradar bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan hujan setelah berpetir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, juga di 1-2 tempat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Kota Tinggi dan Mersing, negeri Johor. Dan keadaan hujan yang sedang berlaku di negeri-negeri pantai barat ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti, manakala hujan yang sedang berlaku di negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, kita beralih kepada paparan ramalan bagi esok pagi, iaitu hujan serta dibut petir masih lagi dijangkakan boleh berlaku terutamanya di kawasan pedalaman negeri Pahang, manakala lebih tertumpu di bahagian perairan rantau negara, dan keadaan ini dijangkakan boleh memasuki di 1-2 tempat melibatkan kawasan pesisir pantai negeri-negeri pantai barat di semenanjung Malaysia. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej radar bagi negeri Sabah dan Sarawak bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan hujan serta dibut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kebanyakan bahagian di negeri Sabah, juga di 1-2 tempat melibatkan bahagian Limbang, Kapit dan juga Kuching dan Seri Aman di negeri Sarawak. Dan keadaan hujan yang sedang berlaku di bahagian barat ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti, manakala di bahagian utara negeri Sarawak serta kebanyakan bahagian di negeri Sabah ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi ramalan esok pagi pula, hujan serta ribut petir masih lagi dijangkakan berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan bahagian perairan negeri Sarawak dan dijangkakan boleh memasuki perairan negeri Sabah dan boleh memasuki ke bahagian Tawau di negeri Terbabit. Dan keadaan ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah hari esok. Sekian sahaja laporan cuaca bagi petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Met Malaysia. Saya Khairul Tunisa Syamsuddin. Assalamualaikum.
Baik saudara, seterusnya tumpuan Bumi Kenyalang adalah mengenai pendirian Sarawak berkenaan pembahagian kerusi di Parlimen. Perinciannya kita bersama Vanessa Miring. Silakan Vanessa. Ya, Alif, Sarawak mahu nisbah kerusi Parlimen di antara Sarawak dan Sabah dikekalkan melalui pengembalian 35% kerusi di Parlimen untuk kedua-dua negeri seperti yang disahkan pada mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 Khamis lepas. Premier Sarawak merangkap pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bagaimanapun tidak menetapkan bilangan kerusi yang diinginkan. Sebaliknya menyerahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk melaksanakan pembahagian kerusi tersebut. GPS berpandangan bahawa Sabah dan Sarawak combined seat must be about 35%. Di mana tempatnya ia serah kepada Election Commission. Kita tengok proportion sekarang. Sekarang kita 31, Sabah 25. Kalau dah tambah, you follow that same proportion, kan? Ya, saya serah kepada Election Commission. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, usaha itu perlu untuk mengimbangi kuasa yang ada, terutama dalam menjaga semangat yang termaktub dalam MA 63. Perlembagaan boleh dipindah apabila mempunyai 2/3 daripada jumlah ahli parlimen yang menyokong. Jadi kita nak protect kita sendiri. Mungkin kalau kita tidak ada 35%, they can amend the constitution. Dan ia akan boleh memberi kesan yang buruk ke atas apa yang telah termaktub dalam perlembagaan. Mengenai pembahagian kerusi itu kelak, beliau memahami serta menerima pembahagian tersebut adalah berdasarkan populasi. Namun pada masa sama, perkara berkenaan harus juga mengambil kira keluasan sesebuah kawasan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Benak di Sri Aman. Mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Khamis lalu telah mengesahkan langkah mendapatkan semula 35% daripada 222 kerusi Parlimen untuk Sarawak dan Sabah. Berdasarkan pengiraan atau kedudukan ketika ini, 166 atau 75% daripada jumlah tersebut adalah di Semenanjung, manakala baki 25% untuk kedua-dua negeri terbabit. Endorsement oleh MKMA 63 itu nanti bakal membolehkan Sabah dan Sarawak memiliki 78 daripada 222 keseluruhan kerusi Parlimen. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sentiasa melihat kepada penambahbaikan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 untuk diguna pakai di Sarawak dan Sabah. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata SSM berusaha untuk mencari kaedah yang sesuai bagi membolehkan komuniti perniagaan di kedua-dua negeri berdaftar di bawah akta tersebut. Datuk Seri Alexander menjelaskan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 tidak terpakai di Sarawak dan Sabah kerana pendaftaran perniagaan di kedua-dua negeri itu terletak di bawah bidang kuasa agensi kerajaan negeri. Ujar beliau adalah tidak adil melihat peniaga di dua negeri berkenaan tidak dapat menikmati manfaat yang disediakan menerusi akta itu. Mengambil contoh bantuan yang diberikan semasa pandemik COVID-19, katanya, perniagaan yang berdaftar di bawah akta itu berpeluang untuk mendapatkan bantuan kewangan di samping dapat menyertai program keusahawanan dengan memiliki perniagaan yang sah. Justru itu, beliau berharap agar akta itu dapat dikuatkuasakan di Sarawak dan Sabah bagi membolehkan komuniti perniagaan di kedua-dua negeri itu menikmati faedah seperti mereka di Semenanjung. Datuk Seri Alexander berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Program Usahawan Muda 2022, siri ketiga peringkat negeri Sarawak yang bertempat di Politeknik Kuching.
Sementara itu, terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata program usahawan muda mampu membuka peluang kepada peserta untuk memanfaatkan skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP. Beliau menjelaskan skim itu yang diperkenalkan pada 2020 memberi kemudahan pendaftaran perniagaan secara percuma kepada golongan usahawan B40 dan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT. Datuk Seri Alexander memaklumkan berdasarkan statistik Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dari Januari 2021 hingga Julai tahun ini, sebanyak 38,344 pendaftaran perniagaan diterima yang terdiri daripada 17,455 pelajar IPT dan 20,889 usahawan B40. Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan penyerahan agihan Wakalah Zakat Korporat SSM kepada 30 orang pelajar dan sumbangan tanggungjawab sosial korporat SSM kepada 20 orang pelajar asnaf yang bernilai RM25,000. Beliau turut mengumumkan sumbangan dana daripada SSM bernilai RM10,000 kepada Kelab Usahawan Politeknik bagi membolehkan institusi pengajian itu menganjurkan lebih banyak program keusahawanan kepada pelajarnya. Pertandingan bintang kecil Zon Sarawak malam ini bakal menyaksikan 6 peserta bersaing untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan Firdaus Ar-Rashid Idris di Auditorium P. Ramlee. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa di studio Kuching. Berbaki beberapa jam sahaja lagi, kita akan mengetahui siapakah yang bakal mewakili Sarawak untuk ke peringkat kebangsaan bintang kecil pada kali ini. Ini seperti yang boleh lihat belakang saya sekarang ini merupakan pentas utama untuk pertandingan di mana 6 peserta akhir akan berentap pada malam ini. Dan mereka merupakan pesaing bagi peringkat Zon Sarawak. Dan 2 peserta terbaik nanti akan menerima wang tunai RM2,000, piala dan sijil. Manakala 4 peserta yang akan menerima hadiah seguh hati, masing-masingnya akan menerima wang tunai RM1,000, piala dan sijil. Manakala pertandingan berkenaan juga akan malam ini dimeriahkan dengan artis jemputan kami, iaitu Sheila Hamzah dan juga Haris Mukris sebagai pengisian untuk pertandingan malam ini. Dan bintang kecil merupakan anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama kerajaan negeri dan ia mula dikenalkan sejak tahun 1986 di peringkat negeri dan di peringkat kebangsaan pula sejak tahun 1998. Bagi mereka yang hendak menyaksikan sendiri konsert malam ini, bolehlah hadir ke Auditorium P. Ramlee Kuching, di mana 300 peserta terawal akan boleh memasuki di ruang Auditorium P. Ramlee, di mana selebihnya akan boleh menyaksikan menerusi skrin yang kami sediakan di luar, termasuk terdapat juga jualan makanan dan minuman di luar perkarangan. Manakala terdapat juga elemen seperti cabutan tiket berduah kepada mereka yang hadir untuk malam ini. Saksikan live menerusi Facebook kami, iaitu di Berita RTM, di RTM Sarawak dan juga Sarawak FM untuk lintas langsung bintang kecil malam ini. Untuk itu kembali bersama Vanessa di studio Kuching. Silakan. Ya, terima kasih Firdaus. Kita ke perkembangan seterusnya. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP akan memastikan kesemua 7 calon yang terpilih untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang bersih daripada rekod jenayah. Presidennya Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, buat masa ini pihaknya telah menghantar butiran calon ke pihak berkuasa bagi tujuan tapisan. Bagaimanapun, Datuk Dr. Sim ingin mendedahkan senarai calon tersebut sehingga diumumkan oleh Premier Sarawak kelak. Yeah, we don't want to get caught in the last minute, like the previous students in the last minute. Then we receive a letter from IGP saying that there a case. That is, even though no further action, but still there's a case. Datuk Seri Dr. Sim ditemui media selepas majlis perasmian Parakan Tanglong di Taman Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mengesahkan timbalannya yang juga ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Riot Jaim, akan mempertahankan kerusi Serian pada PRU 15 nanti. Dalam majlis itu, sekitar 1,000 orang hadir pada majlis Parakan Tanglong itu yang menarik penyertaan warga Bandar Kuching. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Vanessa.
Baik, khusus pemerkasaan sijil halal dilaksana untuk memastikan produk lebih berkualiti dan bersih. Itu antara tumpuan dari Pulau Pinang. Kita terus bersama Zatul Ikmah Muhammad Nur. Silakan, Zatul. Ya, benar. Seramai lebih 150 individu terdiri daripada pengusaha kafe Universiti Sains Malaysia USM dan kantin sekolah terpilih di negeri ini untuk sertai kursus tersebut. Pengarah program itu, Prof. Madya Dr. Anis Jani Ali berkata, penganjuran kursus tersebut secara tidak langsung dapat mengelakkan perkara buruk berkaitan produk yang dihasilkan berlaku. Menerusi program itu juga, peserta turut didedahkan dengan geran bantuan yang diperuntukkan kerajaan kepada mereka. Program ini adalah untuk pengusaha kafe USM dan juga kantin sekolah, pengusaha kantin sekolah di Pulau Pinang untuk mendapatkan sijil halal. Kita harapkan dengan mendapatkan sijil halal ini, barang-barang makanan yang dijual di kafe dan juga di kantin sekolah adalah halal, bermutu tinggi dan bersih untuk digunakan oleh para pelajar di universiti dan juga para murid di sekolah-sekolah kita. Ini akan mengelakkan terjadinya keracunan makanan. Sementara itu, ada juga pengusaha kantin yang berpendapat perbezaan agama bukanlah alasan untuk tidak mementingkan pensijilan halal kerana majoriti pelanggan beragama Islam. Saya sangat berminat dengan ini seminar tentang sejarah sebab saya punya sekolah ada banyak murid Melayu sama cikgu. So, saya harap tempat ini sijil supaya dia orang boleh makan sama-sama lah. Lepas tu sebab kebanyakan sekolah dia orang tak jual halal. So jadi banyak budaya Melayu dia orang tak dapat makan rasakan makanan yang macam Cina masak Mia. Okay, benefit dia memang bagus sebab dari arwah mak saya tak ada lagi pasal sijil halal ni lah. So yang ni first time saya dengar pasal ni. Sebelum ni memang ada diwawarkan tapi tak ada yang orang nak macam mana nak perkenalkan dekat kita lah pasal sijil halal ni. Kursus yang dianjurkan USM itu turut mendapat kerjasama dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Penang Halal International dan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Terus mewujudkan semangat patriotik dalam diri setiap individu. Ke arah itu, kumpulan motosikal Team Rider Malaysia terdiri daripada 40 orang bersama-sama mengedarkan jalur gemilang kepada orang ramai sekitar negeri ini. Penaungnya Dr. Loga Bala Mohan berkata, selain mengedarkan bendera, mereka turut membantu golongan yang memerlukan. Ia merupakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk menzahirkan semangat patriotik dan cintakan negara. Sambutan pada masing-masing beramai yang datang menerima bendera ini menunjukkan bahawa masih banyak yang mempunyai patriotik, perasaan patriotik terhadap negara dan kita juga rasa banyak yang mahu lakukan benda-benda macam ini untuk beri bendera dan menganjurkan pemberian bendera jalur gembirang dan sebagainya. Ini semua menunjukkan mereka masih patriotik terhadap negara. Aktiviti tahunan tersebut baru sahaja dimulakan kembali tahun ini selepas dihentikan kerana COVID-19. Satu pertandingan Ratu Kebaya Kompleks Bukit Jambul KBJ diadakan dalam usaha memartabatkan ciri istimewa pakaian tersebut. Ia melibatkan 22 peserta dari beberapa negara, antaranya Vietnam, Thailand, Filipina, India, Indonesia dan Kemboja. Pengerusi Badan Pengurusan Bersama KPJ, Datuk KH Chan berkata, pertandingan ini bukan sahaja untuk memartabatkan keanggunan pakaian tersebut, sebaliknya memastikan nilai estetikanya diiktiraf di peringkat antarabangsa. Menurut beliau, 3 rumah kebajikan turut dibantu menerusi hasil yang diperoleh menerusi pertandingan tersebut. Ini Ratu Kebaya. Ratu Kebaya itu our traditional dress lah. So this is promote lah our culture, our tradition, our dress. Now only bukan saja di Malaysia saja, sekarang sudah international lah.
Baju kebaya ini bukan sahaja popular di Malaysia dan Indonesia sahaja. Ia turut dipakai di Singapura dan Brunei, dalam masa sama turut dianggap baju tradisional di negara mereka. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Saudara, kelonggaran yang dikuatkuasakan kerajaan bukanlah alasan untuk kita alpa dengan keadaan sekeliling. COVID-19 masih wujud. Jangan lalai terus amalkan kawalan kendiri. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zatul. Kementerian Pengangkutan bercadang membina sebuah jeti baharu untuk operasi feri penumpang ke Langkawi sebagai langkah penyelesaian jangka panjang kepada masalah mendapan yang sering berlaku di jeti Kuala Kedah dan jeti Kuala Perlis. Menteri Datuk Seri Dr. Wika Siong berkata, masalah mendapan di kedua jeti tersebut terlalu kerap sehingga menyebabkan kerajaan membelanjakan kira-kira RM50 juta setiap 2 tahun untuk melakukan kerja-kerja pergerukan bagi membolehkan feri penumpang ke pulau peranginan itu beroperasi. Sehubungan itu, cadangan untuk membina sebuah jeti baharu tanpa menjejaskan pengoperasian kedua-dua jeti sedia ada adalah wajar. Di kawasan antara Perlis dengan Kedah ni ada tempat-tempat yang tidak terdedah kepada citation. Dan kita melihat kemungkinan ini dan melakukan kerja-kerja perancangan dalam tempoh terdekat. Saya rasa perkara ini perlu kita lihat dan untuk memastikan pengoperasian feri ini lebih terjamin, tidak terbantu disebabkan oleh masalah citation ini. Keputusan berkenaan akan dibuat dalam tempoh terdekat selepas mengambil kira beberapa perkara termasuk kedalaman laut di lokasi berkenaan. Bukan sekadar berfungsi sebagai pusat aktiviti keagamaan, Masjid Aman di Jalan Kuala Kedah Alustar turut menambah aktiviti ekonomi masjid melalui program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM. Melalui kedai koperasinya, produk jualan JMKM bukan sahaja dibeli penduduk tempatan, malah pengunjung luar. Terletak dalam kawasan yang menjadi tumpuan pelbagai golongan, kedai koperasi ini satu-satunya di Kedah yang terletak di kawasan masjid di bawah kendalian Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sejak program dilancarkan minggu lalu, kedai operasi Kariah Masjid Aman turut dikunjungi golongan asnaf serta mereka yang bermusafir yang menjadikannya sebagai pusat rehat dan rawat R&R. Ya, dan inilah langkah yang telah diambil oleh kerajaan dan kita berterima kasih di atas keprihatinan kerajaan yang memberi insentif untuk meringankan beban-beban yang terutama sekali sasaran-sasaran kita yang golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Jadi pihak masjid ambil inisiatif ini sebagai satu aktiviti mengimarah masjid yang mana satu program ini amat mulia di sisi Allah dan kita dapat bantu terutama sekali di masjid ini telah berdaftar berapa ramai ahli-ahli asnaf. Saya mai sini memang nak beli telur sebab banding dengan tempat lain memang jauh beza lah dengan harga kat sini. Dekat rumah. Dekat je. Kalau barang-barang murah ni memang elok lah sebab kita ni kan barang naik kan. So kita perlukanlah tempat-tempat yang boleh buat jualan murah lah dalam kawasan Kariah Masjid lah kalau yang paling sebab tempat orang kan. So kami ni di kawasan sekitar ni kalau ada tempat ni kami akan datang lah. So saya pun nampak banner ni kan. So kita suka lah sebab ada jualan murah lah. Di Kedah, sebanyak 52 buah kedai di setiap dunia menyertai JMKM. Baik saudara, malam ini bakal berlangsung pertandingan seni warisan Mongai Anjuran Negeri FM bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Untuk melihat persiapannya, Nur Ashikin Harun ada laporannya. Syikin.
Terima kasih. Jabatan Penyiaran Malaysia melalui siaran RTM memainkan peranan aktif bagi memartabatkan seni warisan budaya negara. Justru Negeri FM menganjurkan pertandingan seni warisan bongai yang bertujuan untuk menonjolkan dan mengekalkan warisan seni di negeri adat Perpatih ini. Untuk berkongsi dengan lebih, bersama-sama saya ialah penolong penerbit bagi pertandingan seni warisan bongai iaitu Encik Yassin Kasim. Baik Encik Yassin, boleh kongsikan persediaan setakat ini untuk pertandingan seni warisan bongai? Baiklah, kita di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad ni dah pun bersedia bukan sahaja dari sudut tenaga produksi untuk menjayakan secara langsung malam ini, tapi juga dari sudut menerima tetamu istimewa kita malam ini iaitu Yang Teramat Mulia Datuk Undang Luat Johor dan juga Yang Teramat Mulia Tok Puan. Dan selain pada itu juga kita telah pun memastikan bahawa persembahan malam ini adalah satu persembahan yang akan mengangkat budaya tradisi warisan tinggalan nenek moyang bagi masyarakat Perpatih di Negeri Sembilan, khususnya bongai ini. Jadi kita gunakan kesempatan ini supaya kita dapat menyuburkan kembali sebuah seni warisan yang mungkin jadi tinggalan yang mungkin sejarah buat kita lah. Baik, Cik Yassin, terdapat dua kategori yang dipertandingkan iaitu kategori sekolah dan juga kategori terbuka. Bagaimana Cik Yassin melihat persaingan antara kategori yang dipertandingkan itu setakat ini? Pada pandangan saya, sekadar daripada latihan-latihan yang mereka lakukan, setiap kumpulan ada keunikannya masing-masing dan pastinya ia adalah bukan sesuatu yang mudah untuk tugasan para juri-juri profesional malam ini yang akan menilai lirik mereka, persembahan mereka dan siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara bagi kedua-dua kategori. Jadi kalau tanya pada saya, kesemua-semua kumpulan yang bertanding malam ini telah pun bersedia 100%. Apa pun kita nantikan 9 malam nanti. Baik, terima kasih banyak Cik Yassin atas perkongsian itu. Baik, pertandingan seni warisan bongai akan disiarkan secara langsung melalui TV2 pada pukul 9 malam ini. Selain itu, orang ramai juga boleh hadir ke auditorium Tunku Puan Cik di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad untuk sama-sama memberi sokongan dalam memartabatkan seni warisan bongai. Baik, sekian dulu langsung dari Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Syikin. Sepang Selangor dipilih projek rintis bagi meningkat dan mempromosikan pendaftaran orang kurang upaya OKU secara agresif bermula hari ini sehingga 31 Oktober depan. Justru ibu bapa dan penjaga disaran agar dapat memastikan anak-anak istimewa didaftarkan agar mereka menerima kesemua manfaat yang telah disusun bagi golongan itu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun turut memaklumkan hasrat kerajaan untuk memperbanyakkan pusat pemulihan dalam komuniti autism berfungsian tinggi PPDK HFA di seluruh negara yang memberi fokus kepada mengembangkan potensi kanak-kanak istimewa. Ketika ini terdapat 2 pusat sahaja masing-masing PPDK Templar di Rawang dan PPDK HFA Cyberjaya. Tambah tu kita akan melihat kepada keperluan dan jadi insya-Allah kalau ikut kita nak supaya PPDK ini ada pengkhususan yang tertentu juga. Dia bukan sahaja daripada HVA juga pengkhususan kepada OKU yang lain supaya anak-anak ini bila kita tengok dia anak istimewa, dia ada kelebihan istimewa yang tak ada pada orang lain. Jadi kita nak kena tackle keistimewaan dia ni, kelebihan anak-anak ini supaya kita dapat develop mereka dan mereka boleh berdikari, mereka ada keyakinan diri yang lebih tinggi dan akhirnya mereka juga boleh berjaya sama seperti anak-anak yang lain. Statistik menunjukkan sehingga 30 Jun lepas, 36,601 individu di Malaysia disahkan sebagai autisma. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyempurnakan istiadat pentauliahan Diraja Pegawai Kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapes Universiti Awam UA ke-40 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi Selangor pagi tadi. Istiadat pembarisan melibatkan 1,625 pegawai kadet Palapes terdiri daripada 16 detasmen dari 19 UA seluruh Malaysia diketuai Pegawai Rendah Kanan Muhammad Badrul Amin Amanti dari Palapes UKM.
Daripada jumlah itu, 34 pegawai menerima penyampaian anugerah Pedang Kehormat sebagai kadet terbaik keseluruhan. Sementara itu, Timbalan Komandan Palapes Universiti Tun Hussein On Malaysia, Lieutenant Kolonel Muhammad Safi Idris optimis pegawai kadet Palapes akan terus menjadi penerus kepimpinan negara. Kita telah tanamkan semangat patriotik, volunteerism, kesukarelawanan dan selama 3 tahun. Diharapkan dengan 2 elemen penting ini, anak muda, warisan negara menjadi teras pemimpin masa depan. Keberangkatan tiba Tengku Hassanal disambut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang dan Naib Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Muhammad Ekwan Toriman. Selesai istiadat perbarisan, Pemangku Raja Pahang berkenan mengurniakan watikah tauliah kepada 1024 pegawai kadet Tentera Darat Malaysia, 277 pegawai kadet Tentera Laut di Raja Malaysia dan 324 pegawai kadet Tentera Udara di Raja Malaysia. Baik, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan menyediakan bekalan ikan segar sejuk beku di kawasan berisiko banjir terutama pada musim tengkujuh nanti. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan LKIM, Kuswadi Saleh berkata, LKIM juga sedang merangka Jawatankuasa Persediaan Bencana Alam bagi memastikan bekalan ikan sentiasa mencukupi dan dapat dibekalkan ke kawasan yang dilanda banjir. Media melaporkan Met Malaysia meramalkan Malaysia akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini yang membawa kepada banjir besar. Seorang maut manakala seorang lagi cedera selepas terlibat kemalangan membabitkan kereta dan lori. Insiden berlaku di Jalan Selendang Felda Selendang Rompin pagi tadi. Identiti mangsa yang maut disahkan sebagai Nur Natrah Daharuddin, 26 tahun yang merupakan pemandu kereta. Manakala pemandu lori hanya mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Rompin bagi mendapatkan rawatan lanjut. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria mengesahkannya mengenai insiden memaklumkan laporan kemalangan diterima pada pukul 9.43 pagi. Susulan itu, sepasukan pegawai serta anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Rompin ke lokasi insiden. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, berita wilayah 10 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamano, dengan itu Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Laungan kita Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku, lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, bertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita dipuji kasihnya bangsa.